Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa tabi'ut tabi'ina ila yaumiddin. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم أرواح القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض ومغاربها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع حقوق علينا أجمعين. شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا إلى هذا المجلس الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. رضينا ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم أكرمنا منك من نور الفهم واخرجنا من الظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا واسعا طيبا مباركا وأنت خير الرازقين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد. Al-Mukarramun, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi surau beserta ahli jawatan kuasanya, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat, jamaah surau kita yang insya-Allah dirahmati Allah sekalian. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah memberikan keizinan kepada kita semua untuk dapat kita bertatap muka, bersatu hati, bersilaturahim, duduk ramai-ramai kita sekejap untuk kita zahirkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas sehari lagi kesempatan untuk kita mengumpulkan bekalan-bekalan yang baik, amalan-amalan yang saleh sebelum kita tinggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Yang mana action kita mengumpulkan bekalan baik ataupun amalan saleh ini dalam istilah yang lain dalam Al-Quran disebutkan sebagai perbuatan mengumpulkan zadut taqwa. Ayatnya berbunyi, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekallah, dan sebaik-baik bekal itu adalah taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ciptakan syurga, Allah yang ciptakan neraka. Allah tak nak kita masuk neraka, Allah nak kita masuk syurga. Lantas Allah jadikan bermacam-macam wasilah dan sudah dimudahkan segala macam sesuatu yang ada di sekeliling kita ini untuk kita dapat mengumpulkan zadut taqwa ini, mengumpulkan bekalan takwa, agar kita boleh menjadi seorang muttaqin, seorang bertakwa yang baik. Bayangkan apapun status kita, selama kita ini sebagai orang Islam lah, tak kisah kita ini ada pangkat tinggi ataupun tidak, harta ada harta ataupun tidak, dan juga yang lain-lain.
masuk bulan Ramadan, Allah wajibkan kita untuk berpuasa. Harapannya apa? La'allakum tattaqun, kata Allah SWT. Mudah-mudahan kalian menjadi orang bertakwa. Kemudian setiap minggunya, kita yang laki-laki ini melaksanakan salat fardu Jumaat. Pasti kita mendengarkan nasihat berkaitan takwa itu 2 kali. Pertama pada khutbah yang pertama, kedua pada khutbah yang kedua. Khatib tak boleh bosan menyampaikan pesanan takwa, yang mendengarkan pun tak boleh boring mendengarkan pesanan takwa. Sampai kita hafal ayat tu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Artinya bukan takwa yang tipu-tipu, bukan takwa yang main-main, tapi betul-betul punya takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa lagi? Walaupun kita bukan hafal Al-Quran 30 juzuk, jangankan 30 juzuk, 20 juzuk pun tidak. Jangankan 20 juzuk, 10 juzuk pun susah. Jangankan 10, 1 juzuk pun rasa-rasanya tak ramai di antara kita yang lepas. Melainkan kalau kita nak campur-campur hafalan-hafalan Al-Quran yang kita dah hafal tu, bolehlah sampai 1 juzuk setengah ataupun 2 juzuk. Siapalah di antara kita yang tak tahu ataupun tak hafal Suratul Baqarah ayat 1 sampai 5. Dalam Suratul Baqarah ayat 1 sampai 5, pack ayat ini penuh dengan pesanan Allah berkaitan kriteria mereka yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Kat situ ada 5 ciri orang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah sering di-share oleh tuan-tuan guru kita. Jadi begitu mudah sekali Allah minta kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dengan diwajibkan ke atas kita berpuasa, dengan diberikan pesanan kepada kita yang wajib kita dengar setiap minggu, yang ini berkaitan takwa, dengan dimudahkan kita untuk tahu Al-Baqarah 1 sampai 5, walaupun kita kadang-kadang baca Al-Quran yang main-main. Tanya saja pada diri kita, hari ini dah berapa muka surat kita baca Al-Quran? Kan nampak main-mainnya itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal itu kitab suci Al-Quran. Dan tuan-tuan, hadiah untuk kita itu syurga tadi kan kita katakan. Ya, ada ayat khas dalam surah Ali Imran, di antaranya memberitahu pada kita hadiah untuk kita yang bertakwa. Allah katakan apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Dan bersegeralah kalian untuk dapatkan ampunan dari Tuhan kalian. Artinya ciri orang bertakwa ni salah satunya dia tak main-main soal taubat, tak main-main soal minta ampun pada Allah. Dia serius. Kemudian wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan juga syurga yang luasnya itu seluas langit-langit dan juga bumi. Kalimatnya itu samawat, bukan sama tapi samawat. Hujungnya apa? Uiddat lil muttaqin. Diperuntukkan khas untuk mereka yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, hadiah untuk kita yang bertakwa kepada Allah, terutama sekarang kita sedang cerita Allah rezekikan kita untuk mengumpulkan bekalan takwa, adalah syurga yang luasnya itu seluas langit dan juga bumi. Sebab itu kalimat syukur alhamdulillah ini kita perlu ulang-ulang, dan penting untuk kita ulang-ulang agar kita tak dikategorikan sebagai hamba Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sangat sedikit di antara hamba itu yang mahu bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kaedah syukur ini memang sudah Allah terapkan dalam Al-Quran, biar rasa syok, rasa happy, rasa nikmat, rasa ceria kita melakukan ibadah itu tersimpan sampai kita meninggal dunia. Sebab itu kita perlu syukur. Kita katakan itu kaedah, memang Allah katakan seperti itu dalam Al-Quran. Allah sebutkan la in syakartum la azidannakum. Sadaqallahul azim. Seandainya kalian itu bersyukur, sudah pasti aku akan berikan lebih. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala itu boleh je cakap la in syakartum uzidukum. Secara kaedah bahasa Arab, benda tu tak salah langsung. Hambaku, kalau kalian nak bersyukur, aku beri lebih pada kalian. Tapi Allah tak kata kalimat seperti itu. Punyalah Allah nak kita yakin betul kalau bersyukur Allah berikan lebih. Allah letak dekat kalimat uzidukum itu dengan kalimat la dan juga inna. Dua-dua harfu takkid, dua-dua kata penekanan. La azidannakum jadinya. Jadi seolah-olah Allah cakap, hambaku jangan ragu untuk bersyukur. Kalau kalian mahu saja bersyukur padaku, sudah pasti jangan ragu, jangan kalian jangan kalian rasa ragu. Aku akan berikan lebih kepada kalian. Itu seolah-olah Allah cakap dekat kita seperti itu. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, alhamdulillah summa alhamdulillah, pada malam hari ini diringankan langkah kita, dimudahkan tubuh badan kita untuk mengumpulkan bekalan takwa. Apalagi kalau kita sedar, tuan-tuan, pada waktu yang sama
Ada orang yang diberikan kenikmatan sebiji seperti apa yang kita rasakan sekarang. Dia masih hidup, dia masih sihat, dia diberikan tempat tinggal yang baik, kenderaan yang mantap, tempat-tempat ibadah yang mewah, tinggal di negeri yang aman, makannya tidak kurang. Cuma ada yang mereka di antara mereka yang melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kata tak solat, bukan setakat mereka itu terpaksa tinggalkan solat, tak ada keuzuran pun. Ada di antara mereka yang plan bahkan nanti isyak pun dia tak solat. Tunggulah kalau mood baik dia solat, tak baik itu dia tak solat. Itu di antara contohnya lah tuan-tuan. Tapi di antara sekian banyak manusia, terpilih kita oleh Allah SWT untuk dapat mengumpulkan bekalan taqwa ini, maka lafaz apa lagi yang paling baik yang boleh kita ucapkan melainkan syukur alhamdulillah. Itu yang pertama. Selawat serta salam kita panjatkan ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khatimul Anbiya, Khatimul Mursalin, penghulu segala nabi, nabi yang kita tahu sangat kasih, sangat sayang kepada kita umatnya. Bukti kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Di antara yang jelas, yang clear depan mata kita adalah ditinggalkan kepada kita sunnah. Dalam kitab-kitab hadis itu kita boleh telaah dan sudah dibahaskan oleh ulama-ulama ataupun ustaz-ustaz kita. Itu jumlahnya banyak. Kalau apa yang dinukilkan sebahagian muhaddis itu, seandainya kita nak guna logik, mungkin tak logik. Bahkan mereka menyatakan hadis-hadis Rasulullah SAW itu mencecah jutaan kulaimat ataupun kalimat-kalimatnya. Kalau kita rasa jutaan tu, iya ke? Okeylah, tak payah pakai juta, ambil ratusan ribu. Kalau rasa ratusan ribu itu pun terlalu banyak, ambillah yang ribu. Kalau rasa yang ribu tu banyak sangat, ambil yang ratus. Kalau yang ratus tu pun banyak juga tuan-tuan, paling tidaklah untuk kita yang berstatus sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, puluhan hadis-hadis yang sudah disusun oleh para ulama, di antaranya hadis 40 hadis Imam An-Nawawi, 40 hadis penawar hati, 40 hadis akhir zaman dan 40 hadis yang lain itu tuan-tuan pernahlah kita khatamkan ataupun kita baca bersama ahli keluarga kita untuk kita hadam, untuk kita ambil pelajarannya, untuk kita ambil contohnya, supaya kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita. Tak pun tuan-tuan, kita berazam ada di antara sahabat-sahabat kita dalam grup-grup di handphone kita yang banyak ni, grup WhatsApp yang banyak ini, yang diringankan jarinya untuk share one day one hadis, satu hari satu hadis. Berapa ramai di antara kita nampak tu saja kita scroll cepat-cepat. Cuba kita azamkan tuan-tuan, walaupun kita ni dah tahu hadisnya itu apa, kita baca, kita tengok terjemahan dan kita tengok syarahnya daripada orang yang share hadis tersebut, biar makin mantap ilmu yang kita dapatkan dan makin mantap amalan yang kita nak amalkan daripada ilmu yang kita dapat dari hadis yang di-share tersebut tuan-tuan. Buktikan kalau kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling tidak dengan itu. Dan bukan sebatas bangkit dari tidur bawa ke tidur balik, Rasulullah sudah berikan semua sunnah-sunnah itu untuk kita contohi sepanjang hidup kita, asal kita nak ikut saja. Sebab itu tuan-tuan, ada 2022 ni lah, ya, saya sebelum-sebelum ni tak pernah dengar. Mungkin tuan-tuan biasa, tapi wallahi saya ni baru tahun 2022 di beberapa buah masjid surau, saya dengar tuan-tuan imam mereka ini start berdoa dengan satu doa yang saya fikir cantik sangat. Apa bunyi doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna mutaba'ata sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada panjang, dia awalan wa akhiran, zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tapi nak ambil yang awal tu pun cantik. Ya Allah, rezekikan kami agar kami dapat ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merayu pada Allah agar diberikan rezeki dapat ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kan bagus. Cuba bayang tuan, kalau Allah tak perkenan, kalau Allah tak beri rezeki, sebatas minum, baca bismillah, disudahi dengan alhamdulillah, secara zahir kan apa susahnya benda ni? Tak ada yang susah. Senang je, jentik jari saja. Kan? Bismillah, mulut kita pun kat sini je, lidah pun kat sini je. Kalau Allah tak rezekikan, kita akan rasa baca bismillah ni leceh. Dia jadi beban. Macam ada gunung Kinabalu kat kepala kita ni, berat betul kita nak baca bismillah. Kalau Allah tak rezekikan. Seandainya direzekikan oleh Allah SWT, minumlah air apa pun, tinggallah dekat mana pun, makanlah dekat tempat semewah apa pun, tak mewah macam mana pun, tuan-tuan, sunnah bismillah tu dibaca. Bismillah, alhamdulillah.
Kan dia tahu kalau Allah tak izinkan benda ni untuk ada dalam mulut dia, kita tak dapat rasa kenikmatan air tersebut. Itu kan kita ucapkan terima kasih pada Allah SWT. Dan itu sudah diajar oleh Rasulullah SAW. Ya, sunnah-sunnah yang lain contoh kata apa? Yang mudah-mudah lah. Masuk tandas kaki kiri, keluar kaki kanan. Ada orang yang suka gunakan logik akal. Apa dia kelebihan masuk tandas kaki kiri, keluar kaki kanan? Terutama dekat rumah kita, CCTV tak ada, isteri kita pun tak appreciate kita, tandas pun dalam bilik air kita, dalam bilik kita saja. Setakat kita nak masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, nak melompat-lompat ke masuk ataupun melompat-lompat keluar ke, itu tak ada masalah. Tapi sebab kita direzekikan oleh Allah untuk dapat ikut sunnah Nabi, tuan-tuan, jadilah kita sebelum masuk tu kita break dulu, kemudian kita langkah kaki kiri, baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, keluar kita keluar kaki kanan pelan-pelan, tak gelojoh, kemudian baca alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afini. Itu sebagai contoh. Dan tuan-tuan, kita ikut itu sebab kita ini umat Nabi, sebab kita ini cinta Nabi. Walaupun nampak saja kita masuk tandas itu dan keluar tandas itu saja, tuan-tuan, kalau kita ikut sunnah itu sebab kita cinta Nabi. Tuan-tuan tahu apa hadiahnya? Tuan-tuan boleh cek dalam Al-Quran, ada satu ayat yang sangat popular. Wallahu ta'ala alam kenapa saya pernah dengar orang menyebutkan ayat ini ayat pengasih. Mungkin sebab ada kalimat kasih di dalamnya itu, tuan-tuan, jadi digelarkan ayat ini ayat pengasih. Tapi tuan-tuan tengok apa hadiah yang Allah nak berikan pada kita kalau kita cinta Rasulullah ataupun kita ikut sunnah Rasulullah SAW, walaupun sebatas baca bismillah, walaupun sebatas masuk kaki kiri ke dalam tandas. Tuan-tuan, ayat ini berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kan masyhur ayat ini. Katakanlah wahai Muhammad kepada siapa? Kepada umatmu. In kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian itu cinta kepada Allah. So syarat untuk mendapatkan cinta Allah balik itu macam mana? Satu, fattabi'uni. Maka kalian itu ikutlah aku. Nak ikut Rasulullah macam mana? Secara jasad Rasulullah tu dah tertanam, dah tinggalkan kita dari muka bumi ini ribuan tahun. Bahkan kalau sekarang kita ada di Madinah, di Masjid An-Nabawi itu, tuan-tuan, di Raudah berdekatan dengan Rasulullah, sebelah hidung saja, tuan-tuan, Rasulullah itu memang tetap ada di bawah sana. Jadi nak ikut apa kalau bukan ikut apa yang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yakni sunnah-sunnahnya? Maka kalian ikutlah aku. Yang bestnya apa hadiah dari Allah? Satu, yuhibbukumullah, nanti Allah akan cinta pada kalian. Nampak, tuan? Sebatas masuk tandas itu sebab kita cinta Rasulullah, kita cinta sunnah Rasulullah SAW, Allah akan cinta pada kita. Dan yang best yang kedua apa dia? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau Allah cinta pada kita, Allah tak bagi dunia kat kita. Tu kecil sangat, tuan-tuan, kecil sangat. Kalau dibahas oleh ustaz-ustaz kita perihal dunia saja, kita tahu betapa kecilnya dunia. Tapi yang best apa? Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Itu hadiah dari Allah untuk kita. Jadi kan luar biasa. Masuk tandas kaki kiri, keluar tandas kaki kanan, terampuni dosa kita. Kan itu ikut pada dalil yang sudah Allah berikan kepada kita dalam hadis-hadis yang sudah diberikan kepada kita. Taib, tuan. Dan di antara hadis ataupun minta maaf, dan di antara sunnah yang besar tapi dianggap kecil oleh sebahagian besar di antara kita adalah salawat ke atas Nabi SAW. Salawat ke atas Nabi, tuan-tuan. Kenapa saya katakan begini? Nah, saya ceritakan pada tuan-tuan apa yang saya alami 2 minggu lepas dan apa yang sebulan lepas seorang jemaah di Saujana Utama sharing dekat saya ataupun dekat kita. Ya, benda ni, pengalaman ini, asal saya gantikan kuliah Ustaz Tunggul, biasanya saya akan masukkan poin ini. Ya, benda ni jadi kat mana? Dekat sebelah tuan-tuan saja. Di Bukit Tinggi Kelang. Jauh tak? Tak jauh, tuan. Sebelah ni aja. Bila? Hari Jumaat. Di mana? Di Surau Al-Hidayah, sebelah Tesco. So, poinnya apa? Bukan nak kata AJK Surau Al-Hidayah, bukan saya nak kata masjid ni, bukan. Saya cuma cerita soal sikap kita, umat Muhammad SAW. Waktu itu, momennya sama seperti ini. Saya diminta Ustaz Tunggul untuk gantikan kuliah beliau. Hari Jumaat, dia ada slot tazkirah Jumaat dekat situ. Setiap Jumaat kedua ke kalau bukan Jumaat pertama, saya terlupa. Saya rasa Jumaat pertama, sebab dah 2 minggu lepas. Jumaat pertama, so Ustaz Tunggul kata, Fi, tolong gantikan bapak. Okey, Pak, saya ganti.
So waktu kita setengah jam sajalah, 12.30 sampai pukul 1, tak lama. Benda yang simple, yang mudah dan kena pada momennya, saya anggap ajak ataupun berikan kepada kita kepada jamaah satu maklumat ataupun satu makluman berkaitan ayat yang satu waktu saya dengar kat Singapura, tapi respon orang kat Singapura itu luar biasa. Ayat apa? Ayat yang dibacakan oleh Tuan Bilal kita sebelum khutbah disampaikan, ayat yang dibaca oleh khatib di atas mimbar terutama di negeri Selangor pada khutbah yang kedua. So 2 kali kita dengar ayat itu setiap minggunya. Suratul Ahzab ayat 56. Sebelumnya saya ceritakan pengalaman pada jemaah di situ. Saya cakap, tuan-tuan, kita baru saja meninggalkan bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So masih fresh lah semangat kita untuk cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab setiap hari di bulan Rabiul Awal itu ada majlis selawat, ada tazkirah-tazkirah berkaitan cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. So saya cerita pada mereka, seboleh mungkin kalau boleh hari ini, sebab momen yang tepat kita dikumpulkan oleh Allah di masjid ini untuk melaksanakan salat Jumaat. Lepas tu dah memang hari Jumaat disunahkan kita untuk memperbanyak salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata kita tiru satu perkara yang dibuat oleh jemaah dekat Singapura sana, yakni bila dengar ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, kita selawat ramai-ramai. Saya kata gitulah kat mereka. Sebab kan kalau ikutkan pada ayat tersebut, khitabnya untuk kita. Allah tak cakap pada orang kafir, Allah tak cakap wahai manusia sekalian, dan Allah khususkan untuk mereka yang beriman. Kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu. Ayat itu seboleh mungkin kita tahulah. Insya-Allah kita tahulah. Allah katakan sesungguhnya Allah dan juga para malaikat senantiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, kalian selawatlah ke atas Nabi dengan salam yang sempurna. So itu maksud daripada ayat tersebut. So untuk siapa? Untuk kita yang beriman. Artinya orang yang ada dalam dewan solat masjid itulah pada waktu itu. Kita kata macam itu. Dan kita syiarkanlah dekat bandar Bukit Tinggi ni, keliling kita baramai non-Muslim. Kan dekat bandar Bukit Tinggi ni termasuk rela yang jaga parking kat luar ni pun non-Muslim. Kita getarkanlah suasana di Kelang ini. Sekali-sekala begitu. So angguk-angguk masjid tu. Tanda fahamlah. Menurut saya faham. Angguk-angguk gitu. Okey. Tak lama lepas tu, sudah pukul 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pula tu, tak ada iklan daripada Tuan Nadir, pada Tuan Gurusi. Artinya langsung azan lah. Azan. Selepas azan, semua pun qabliyah subuh. Qabliyah Jumaat. Lepas qabliyah Jumaat, dibacakan ayat tadi. Betul tak tuan? Barulah khatib naik atas mimbar bagi salam, dia duduk, azan balik. Tak sampai 10 minit tuan. Ya? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. 3-4 orang je yang selawat kat depan ni tuan. Yang duk angguk-angguk satu surau, satu masjid tu, saya tengok tadi tu mana dia orang. Kalau seminggu sebelum tu tak apa tazkirahnya. Kalau sehari sebelum tu tak apa tazkirahnya. Tapi 10 minit sebelum itu tuan-tuan, ya kita anggap ni tak serius sangatlah. Ataupun mungkin ada di antara kita yang rasa malu kalau selawat kat atas Nabi kuat-kuat pun. Dia tak perlulah jerit-jerit. Tak perlu jerit-jerit. Setakat Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Satu masjid kalau sebutkan itu, kan bergema kita masjid. Kan bangga kita. Allah kumpulkan kita satu masjid, jumlahnya ribuan orang, tak ada beban pun dalam kita punya mulut, tapi boleh selawat ke atas Nabi ramai-ramai. Kan best. Takkan kita tak malu dengan orang Singapura? Ini musim PRU ni, mesti ada jadi bahan dia orang kat sana. Padan muka orang Islam kat sana, tak boleh dengar azan guna loudspeaker. Padan muka orang Melayu kat sana didiskriminasi. Padan muka dia orang kat sana, padan muka itu diperintah oleh non-Muslim segala macam. Tapi dia orang punya faham ayat tu tuan-tuan, jauh lagi power daripada kita ini tuan-tuan. Saya rasalah waktu itu. Jadi harusnya kita itu malu. Tuan-tuan cari perintah dalam Al-Quran yang Allah perintahkan, kemudian Allah sertakan dirinya sekali untuk buat. Contoh kata, wa aqimus salah. Kalian itu dirikanlah sembahyang. Tak ada pula lepas tu ayat berbunyi wa ana usolli. Aku pun sembahyang juga. Tak ada. Contoh puasa, kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan ke atas kalian itu berpuasa. Tiba-tiba kat depan ayat wa ana asumu ataupun wa ana saim, aku pun berpuasa juga. Tak ada. Contoh haji. Apa dia? Wa atimmul hajj, dan sempurnakanlah kalian yang namanya haji itu, ibadah haji. Kan? Kemudian ada kalimat lepas tu wa ana ahujju, dan aku pun berhaji juga. Tak ada tuan-tuan. Tapi kalau selawat ini
Harusnya kita itu malu. Harusnya kita itu malu. Ya, bila Allah dahulukan dirinya dan juga para malaikat yang Allah sendiri sifatkan la ya'sunallah, tak pernah bermaksiat pada Allah atas apa yang diperintah pada mereka, tapi yusallun. Ini sifatnya continuous, berterusan. Fi'ilnya apa? Fi'ilul mudhari'. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, ini syiar. Sejak bila masjid kita ni salat Jumaat? Dah lama je. Saya punya lama tak ganti kuliah Ustaz Tunggul, tahu-tahu dah ada mimbar. Jadi masya-Allah. Jadi ini sebagai syiar. Sebagai syiar bagi tahu pada putera-puteri kita, terutama yang putera itu. Kita pun letaklah satu reminder kat dalam kita punya handphone. Jangan lupa nanti Bilal baca ayat ni, kita baca selawat juga. Kalau tuan-tuan nak betul-betul perhatikan tuan ya, khutbah kedua dibaca oleh tuan khatib kita pun dengan ayat tadi. Elok baca ayat tadi, lepas tu Allahumma salli wa sallim barik alaih. Tuan perhatikan masjid tu pun tak ada respon. So husnuzan kita apa? Jemaah waktu itu selawat ke atas Nabi, tapi dalam hati satu. Nombor dua, memang betul-betul lupa husnuzan kita, walaupun baru 10 minit disampaikan benda tu. So apa dia? Kita punya syiar selepas ni tuan-tuan, janganlah kita segan silu, janganlah kita buat tak perasan dengan ayat ini. Kalau boleh kita yakinkan tuan-tuan pada orang-orang di sekeliling kita, tak adanya nak hilang kita punya pahala Jumaat kalau selawat ke atas Nabi, sebab tak berasas. Ada yang tanya, kan ada satu hadis bunyinya, idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhtub, itu dalam hadis. Kalau engkau cakap pada orang sebelah engkau, diam, dan waktu itu khatib menyampaikan khutbah, faqad lagaut, maka dah hilang pahala Jumaat engkau, ataupun kau dah dianggap lalai. Tu tak masuk lagi dalam kategori itu. Kotlah kita memang takut pahala kita hilang. Khutbah tak start lagi pun. Tapi di antara ada arak ataupun pandangan ulama menyatakan, bahkan di dalam khutbah sekalipun, seandainya kita selawat ke atas Nabi ketika dibacakan, contoh kata hadis dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita merespon apabila dengar dengan nama Rasulullah dengan kalimat sallallahu alaihi wasallam, respon dengan itu tak dianggap kita ini rosak ataupun tak dapat pahala khutbah. Tak dianggap kita itu lalai. Yang tak mengucap selawat ke atas Nabi itu yang lalai, sebab dia tak fokus, sebab dia tak heran nama Nabi dia itu disebut tuan-tuan. Jadi ini khilaf. So kalau khilaf tak apa, nak ikut satu side boleh, rasa-rasa takut hilang kita punya pahala boleh, tapi boleh pula khutbah yang kedua kita baca amin. Itu kan khilaf, itu kan perbezaan pendapat saja pada para ulama. Kalimat amin itu pun qaul, kalimat yang keluar daripada kita punya mulut, kalam maksudnya. Jadi tuan-tuan, itu situasi yang pertama yang saya nak share pada tuan-tuan sebelum kita tutuplah kita punya tazkirah ni. Yang kedua tuan, kan kenapa tiba-tiba masuk selawat ini? Sebab tadi saya katakan ada satu sunnah. Sunnah ini dianggap kecil padahal dia itu besar. Besarnya di mana bila Allah pemilik jagat raya, pemilik semesta alam pun selawat ke atas Nabi. Nah, kita ini siapa? Kan itu artinya benda ini benda besar. Kan itu maksud saya. Tuan-tuan, satu waktu ada seorang jemaah dari Masjid Saujana Utama. Nama jemaah ni Kak Wan Fauziah. Dia ni ketua muslimat di Masjid Saujana Utama sana. Profesinya apa? Selain seorang suri rumah, dia bawa van sekolah. Dia ada 10 biji van. Dia salah seorang driver pada van dia. Siapa yang dia bawa ni? Budak-budak sekolah Form 1, Form 2. Kemudian ada budak sekolah Form 4, Form 5. Dan juga Form 4, Form 5, kalau saya tak salah. Sesi pagi, sesi petang macam itulah. So, dalam kisah ini, yang dia share audionya pada saya, siapa? Budak Form 1, Form 2. Ceritanya, tuan-tuan, selepas berbelas tahun dia bawa van, qadarallah, tahun ini dia terfikir. Artinya Allah berikan pada dia ilham untuk tanya kat budak-budak ni berkaitan selawat. Selepas berbelas tahun bawa van tau. Mungkin momennya waktu itu ketika dia datang kuliah duha, kuliah muslimat, kan nak masuk Rabiul Awal. Jadi ustaz-ustaz, ustazah-ustazah selalu share pasal selawat, So dia nak tanya benda ni dekat anak-anak kat van sekolah tu. Jadi dia tanyalah dalam audio ni, anak-anak korang baca selawat kat atas Nabi tak? Baca cik, jom kita baca selawat sama-sama. Macam itulah. Tak lama lepas tu budak-budak ni bacalah. Apa yang diorang baca? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Akak ni terkejut. Dia ingat budak-budak ni prank dia, saja nak acah-acah. Tak boleh main-main tau. Korang dah besar,
dah 13 tahun, dah 14 tahun, dah solat dah, wajib korang solat ni, jangan main-main. Korang sembahyang kan? Sembahyang cik, baca tahiyat, baca, okey kalau baca, jom cik nak dengar. Alhamdulillah kita syukur, anak-anak tu boleh baca at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, bawa ke innaka hamidum majid. Lulus anak-anak kita baca. Kemudian akak ni tanya balik, bagus, alhamdulillah korang boleh baca tahiyat. Sekarang mana satu di antara bacaan korang yang panjang ni yang selawat ke atas Nabi? Tuan-tuan, rupanya tu bukan prank tuan. Rupanya tu bukan acah-acah. Anak-anak kita bukan tak reti sebut, tak reti baca, tapi diorang blur. Tak tahu nak beza ni selawat, ni tasbih. Tak tahu nak beza ni tahmid, ni selawat. Diorang tak tahu nak beza. Jadi sebab tu boleh keluar subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Kalau ni budak tadika, budak darjah 1, darjah 2, saya tak nak bebel benda ni. Sebab tak aci lah budak kecil saya nak bandingkan dengan mereka yang besar. Budak 13 tahun, 14 tahun sekarang, diorang tahu banyak benda untuk diorang boleh bezakan dalam hidup diorang. Ini handphone canggih, ini handphone tak canggih. Ini makanan sedap, makanan tak sedap. Ini baju lawa, baju tak lawa. Ini artis cantik, artis tak cantik. Ini suara sedap. Semua diorang boleh beza. Tapi itu realitinya, tuan-tuan. Itu benda tu jadi. Jadi perlu kita sampaikan, kita bukan bangga cerita benda seperti ini. Kot kita tinggal kat Brazil ke, dekat Kanada ke, tinggal kat Australia ke, tak apalah. Sarjana utama tuan. Sarjana utama tu Ustaz-Ustaz Otai atau Ustaz-Ustaz selebriti semua kat situ. Tuan Ustaz Fahrul Muhammad Joy, kitabnya yang bagus-bagus tulisannya tu kan berapa banyak penulisannya. Ada Ustaz Zul Ramli. Ustaz Zul Ramli tu dia bawa slot apa? Usrah Nurani dekat Radio Aikim. Ada Ustaz Amaluddin, Ustaz Amal yang suaranya sedap kalau ajak orang untuk selawat ke atas Nabi. Tuan-tuan, penyanyi UNIC kat situ duduknya, penyanyi intim kat situ duduknya, penyanyi nasyid lah. Kita bukan salahkan penyanyi nasyid. Mereka dengan suara mereka yang merdu dah ajak orang untuk selawat ke atas Nabi. Bukan nak salahkan ustaznya. Ustaz Zulamli contoh kata, dalam slot dia punya Usrah Nurani kat Radio Aikim, berapa juta orang yang diajak selawat ke atas Nabi. Dah selalu dia ajak tuan-tuan. So benda ni nak tembak kat siapa? Nak tembak kat ustaz ni, nak salahkan dia orang sebab anak tak tahu selawat? Nak tembak kat penasyid itu, nak salahkan dia orang sebab anak mereka tak reti lagi nak bezakan selawat? Tak. Melainkan kita yang diamanahkan dengan zuriat-zuriat yang berstatus juga sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita anggap selawat tu tak penting, jadilah anak-anak kita ni tak tahu nak bezakan. Tuan-tuan, ya. Sebab itu Rasulullah tu kadang dia boleh pula keluar satu hadis ni. Hadis ini masyhur. Rasulullah kata apa? Setiap saya fikir hari-hari dekat Radio Aikim diulang hadis ni. Dia kata apa? Al-bakhil man zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Atau kama qala. Nak kenal tak mereka yang bakhil? Mudah kata yang poyo lah. Siapa mereka? Yang disebutkan ke atasnya namaku, tapi dia tak nak selawat ke atasku. Macam ada 100 kg emas kat dalam dia punya mulut ni tuan-tuan. Berat betul nak selawat ke atas Nabi. Kot ada 100 kilo, kot ada 10 kilo, kot ada 1 gram, tak apalah. Tapi 1 gram pun tak ada. Yang ada air liur yang busuk ni lah, yang masam ni lah. Tapi kalau kita selawat ke atas Nabi, Allah angkat kita punya darjat tu. Sallallahu alaihi ashran. Allah berselawat ke atasnya 10 kali. 10 kali itu kalau kita ikut pembahasan para ulama, 1 tu apa, 2 tu apa, 3 tu apa, 4 tu apa, semuanya ada untuk kita. Tapi itulah, setakat air liur busuk, air liur masam ini pun malas kita nak selawat ke atas Nabi SAW. Jadi macam mana tuan-tuan puan-puan sekalian? Macam mana? Kalau boleh jadi kat sarjana utama, boleh jadi tak dekat Kelang ni. Artinya ada. Ya Alhamdulillah lah. Kita ni mungkin yang ahli masjid, ahli surau, selalu datang majlis ta'lim, selalu sangat kita mendengar yang namanya selawat ke atas Nabi. Ataupun anak-anak kita dah ajak tuan-tuan. Tapi pada realitinya, masih ada ramai di antara putera-puteri kita yang tak tahu lagi berselawat ke atas Rasulullah SAW yang kita belum biasakan tuan-tuan ni. Jadi tuan-tuan, syiarnya itu saya fikir masih kurang. Syiar itu apa ya? Menyiarkan, mensyiarkan, mengajak, berdakwah untuk orang kenal pada Rasulullah SAW melalui wasilah selawat ke atas Rasulullah SAW. Saya bagi satu contoh tuan ni, di bumi Mesir. Saya baru perasan ni bila saya dah balik ke Malaysia beberapa tahun. Lepas tu saya temankan isteri saya untuk habiskan belajar dekat sana.
Ya, habiskan pelajaran dia kat sana. Saya selesai kuliah 2010. Kemudian 2012 saya kahwin. Dia sama belajar di Azhar juga. Tuan-tuan, tapi waktu itu dia baru tahun 2 dekat situ. Artinya masih ada beberapa tahun untuk dia habis lah. Sebab dia ambil medicine, 6 tahun dia habis. Jadi 2015, 2016 tahun dia habis, tahun terakhir dia kat sana. Saya temankan dia kat sana. Saya baru ngeh tu baru perasan dengan benda ni. Selepas beberapa tahun kita di Malaysia baru perasan. Kalau tak, kita anggap benda tu biasa je. Jadi tuan-tuan, kita nak cerita perihal orang Mesir ini. Orang Mesir ini tuan, pasal salat jamaah lah. Saya fikir kat mana tempat pun selalu penuh masjid ni. Selalu penuh. Dari subuh bawa ke Isyak selalu penuh. Masya Allah. Sampai masjid tu bau masam. Saya dulu 5 tahun kat sana, 2005 sampai 2010. Kadang-kadang tu selalu seuzon dengan AJK-nya. Saya cakap, kenapalah dia orang tak siram, tak letak pewangi kat masjid ni, tak sembuh dengan apa nama? Dengan apa nama? Fabris ke apa benda ke? Apa nama dia punya karpet masjid ni. Kenapa ya? Selalu bau masam. Ada je lah pewangi tu ada, tapi tak cukup mengalahkan kemasaman masjid tu. Rupa-rupanya tuan, bila saya datang kat sana balik, bau ni saya boleh terima. Sebab waktu tu baru terbuka mata. Lah, patutlah ya. Diorang ada musim sejuk, kalau sejuk betul, kalau panas betul kat sana. Diorang ni ya, di antara habit mereka itu ya pakai stokin dengan kasut mereka yang masam. Mereka masuk masjid, letak kasut, buka stokin, ambil sembahyang, kaki masih basah, pakai stokin balik, jalan dengan stokin diorang. Itu diorang, selalu gitu. Jadi bukan tak jaga kebersihan, bukan tak vacuum. Sebab ramai sangat yang jamaah dan ramai di antara mereka yang pakai stokin tu, jadi masjid ni bau gitu. Dulu saya seuzon, 5 tahun dulu saya cakap, iya apalah masjid ni. Selalu gitu saya, tak nampak. Jadi baru bila kita dah momen ni tak tertekan, tak perlu belajar, kecuali teman isteri jaga anak kat sana, tuan-tuan, kita jamaah ke masjid, baru nampak, oh iyalah. Jadi saya boleh hidu bau tu dengan sedap. Tuan-tuan, dia jadi okey bau tu. Bukan jadi benda yang buat kita serabut kepala otak lagi. Itu satu. Artinya, khamsu awqat, 5 waktu orang Mesir dengan Allah. Soal jamaah ni, mall ke tak mall ke, kat mana-mana ke, dekat betul dengan Allah. Selalu penuh. Pertama. Kedua, muamalah mereka dengan Al-Quran. Cara mereka melayan Al-Quran, tuan-tuan, diorang punya level ni memang next level. Tak payah tunggu Ramadan. Luar Ramadan, tuan, akan selalu mereka bawa mushaf ke mana-mana. Yang bestnya, saya cakapkan next level ni macam mana. Tak ada pun dalam kepala otak kita nak kata diorang bawa Al-Quran, bawa mushaf kat mana-mana ni, diorang riak nak nunjuk. Faham tuan nunjuk. Baca Al-Quran kat masjid je lah. Kan gitu. Dekat stesen bas pun nak baca Al-Quran. Contoh kata macam, tak ada. Tak ada, benda tu tak pernah main kat kepala otak. Dan diorang yang bawa mushaf ni pun tak adalah nak kata ini riak, nak nunjuk kalau aku beramal. Macam mana selalu jemaah tanya, Ustaz, Li, kita ni bukan tak nak bawa Al-Quran, tapi takut nunjuk. Tahu kan, tuan-tuan, Ramadan tu macam mana? Antara kalimat yang selalu keluar daripada jemaah. Seganlah pula nak bawa ni, nanti dia orang kata, nanti amal kita tak ada masa nak nunjuk. Level kita masih lagi kat bawah ni. Duk layan sangat bisikan syaitan. Tak payah bawa Al-Quran pergi mana-mana. Kan, nanti kau riak, nanti sia-sia je amalan. Riak tu adalah syirkul asghar, syirik yang kecil. Bisikan-bisikan syaitan yang kita selalu layan. Baik tuan-tuan, azan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حقا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Taib, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung sikit saja tuan, insya-Allah. Tadi kita cerita, ya, kita cerita soal syiar. Kita rasa macam dah cukup saja syiar. Okey, saya nak buat perbandingan, ya. Syiar pasal apa? Pasal selawat ke atas Nabi. Lah. Penting ke? Ya. Tadi kita dah katakan dalilnya kenapa penting. Ya. Jadi tuan-tuan, pertama tadi orang Mesir, muamalah mereka dengan Allah SWT itu dekat luar biasa. Pertama soal jamaahnya, selalu saja penuh, best. Puas hatilah sembahyang kat sana tu, puas hati. Ya, sujudnya tu macam sujud yang terakhir, solatnya tu macam solat yang terakhir, rukuknya lama, sujudnya lama. Syok. Kemudian yang kedua tadi kita cerita soal tilawah Al-Quran. Macam mana mereka membaca Al-Quran itu, level dia orang itu bawa Al-Quran macam bawa handphone sudah. Maksud dia tak ada nak malu-malu, tak ada nak segan, tak ada nak takut orang kata mereka itu menunjuk-nunjuk, tak ada. Itu dah tak ada kat kepala otak dia orang. Itu next level mereka. Tuan-tuan perhatikan, dalam 120 hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Boleh kira dalam sebulan, tuan-tuan, padahal itu bulan yang Allah announcekan kat kita, bulan diturunkan Al-Quran. Macam mana orang dengan Al-Quran, dengan mushaf Al-Quran tu bangga ataupun tidak dengan kitab Allah SWT ini, dengan mukjizat yang paling besar ini. Yang ada hak eksklusif surau waktu kita tadarus saja, hak eksklusif di rumah. Kat luar, husnuzan kita mereka baca handphone, tapi biasanya kita selalu akan terganggu dengan handphone ini. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, di sana ada beratus kalau bukan beribu tarikah ataupun tarikat, tuan-tuan, ya. Jadi bila dah ada banyak tarikat, di antara ciri yang paling kita boleh nampak, mereka ini ada tasbih di mana-mana. View seperti ini biasa. Di dalam bas, dari atas bas tengok kat bawah, orang kat kedai, orang niaga naik kaldai, kat mana-mana orang bawa tasbih. Itu view yang biasa. Seronok nampak benda ni, tuan-tuan. Jadi tuan, walaupun mereka begitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, macam sedahsyat gitu mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tuan akan nampak dekat mana-mana tempat, di mall ke, hospital ke, kedai tepi jalan ke, naik ke rumah ke, mana-mana tempat lah, ya, dekat atas bas, dekat taksi, selalu sangat ada tulisan hal sallaita ala nabi. Tu best. Kau dah selawat ke atas Nabi ke belum? Itu pertanyaan. Kalau ikutkan pada yang tadi tu tuan-tuan, kan alah,
Tak payah nak ingatkan selawat ke atas Nabi lah. Kan begitu tuan. Tak payah. Tapi tak, dia orang punya syiar tu macam tu. Sampai pernah satu waktu saya gaduh dengan orang Mesir tuan. Gaduh ni, kalau setakat kita baca cakap sallu ala Nabi, korang selawatlah ke atas Nabi, kemudian berbaik-baik, tu cerita biasa. Satu waktu saya cerita tuan, saya pernah dipermainkan oleh orang di stesen minyak. Saya sewa kereta, baru bawa berapa km, minyak dah habis. Dalam musim panas betul. Orang yang sewa sebelum ni dia tak fikir ke? Orang yang nak sewa selepas tu fikirlah, student kan, biasalah. Dah nak hantar kereta isi RM5, lepas tu hantar kereta, biasa gitu. Cuma yang tak bestnya, kita baru start kereta, jalan nak isi balik minyak tu dah habis minyak dia. So saya carilah botol. Bila dah turun dengan panas hati, saya cari botol tepi-tepi jalan, senang nak dapat kat sana sebab memang duk buang merata je. Saya beli dan angkat dalam 3 botol. Saya tahu stesen minyak tak jauh, saya jalan, dah sampai kat situ. Sebelum sampai saya nampak dah orang tu gelak-gelak. Sampai kat situ saya cakap, Sadiq tu Sadiq lah kan bro, kata nice benzin. Cakap aku nak bensin tu benzin lah, petrol nice benzin lah. Wallahi Sadiq, wallahi ya Malizi khalsan, habis dah tak ada dah benzin. Wallahi khalsan, kebetulan tak ada, memang tak ada kereta yang isi minyak time tu. Aduhai, saya pun tak melawan juga, dah habislah. Otak saya cakap macam mana nak buat ni, minta tolong kat tuan kereta ke, nak cari minyak kat tepi jalan ke, kat kedai-kedai runcit yang jual liter-liter. So saya gerak lintas jalan balik. Tak, dia orang jerit, Malizi, cakap ya Malizi tal. Cakap kan, saya datang balik, VA, ada apa? Fi benzin, cakap mizah mas. Ada petrol, kita gurau je. Saya punya panas hati tu kan. Saya kata kalau nak gaduh dengan dia orang ni tak lepas ni. Masa tu saya taklah sado macam sekarang tuan-tuan. Rasa macam tak lepas nak gaduh dengan dia orang ni. Dia orang punya tenaga tu kuat. Saya pernah nampak dia orang boleh angkat pick up punya lori tu, sebab lori sebelah depan tak boleh lalu, seorang-seorang dia. Harami tu pencuri. Ustaz-ustaz ada kat sini kan. Harami kat sana dibantai oleh orang Mesir sendiri pun, dia orang selamba je lepas kena bantai. Berdarah sikit masa gerak gitu, macam tak ada apa-apa. So otak saya main lah waktu tu. Tak mungkin lah dia orang 3 orang aku nak gaduh, kan? Jadi confirm kalah gitu Qadarullah, waktu tu otak saya boleh cakap macam ni. Kau cakap macam ni, apa dia? Ento mush ummata Muhammad. Engkau berempat ni, bertiga ni bukan umat Muhammad. Saya cakap macam tu on the spot, dia orang datang kat kita peluk, cakap mati Zil, cakap jangan marah, kata gitu, gurau. Dia orang tu sensitif betul dengan Nabi. Best. Jadi tuan, tahap sensitivity yang Hashim tu dengan Nabi, bawalah ke kita tuan-tuan. Cerita tadi tu cerita pelik, tapi benar, sebab berlaku di bumi Malaysia ini tuan-tuan Jadi saya tutup tuan-tuan. Kita tahu ada satu hadis ni yang sifatnya janggal. Janggalnya part mana? Janggalnya part hadiah yang kita dapat ni tuan-tuan. Bunyi hadis ini ni masyhur sekali, kita dah dengar. Rasulullah bersabda memberitahu, man salla alayya wahidah sallallahu alaihi ashran, atau kama qala, yang selawat ke atasku satu, Allah akan bagi balik untuk dia pahala 10 selawat. Manalah di antara kita tak pernah dengar yang namanya hadis seperti ini? Tapi kan janggal, pelik betul hadis ni. Pelik. Tadi tu kita kata, kita ni kan umat Nabi. Tuan-tuan harapkan apa? Syafaat kan? Artinya kita perlukan kabel yang power kan nanti waktu kita dibangkitkan di padang mahsyar. Kalau kita beriman dengan kebangkitan di padang mahsyar tuan, kita tak ada yang basuh untuk kita main-main. Maksudnya kita akan balancekan kehidupan dunia dengan ukhrawi kita. Quran aku hari ini dah lepas berapa, baca selawat dah lepas berapa, la ilaha illallah dah lepas berapa, istighfar dah lepas berapa, barulah okey nak layan. Tuan-tuan nak layan apa? Gegawah ganza ke apa benda ke? Kita tak tahu, tak erti nak larang benda seperti itu. Tapi tolong balancekan. So cerita pasal padang mahsyar, saya pernah gantikan kuliah Ustaz Tunggul dekat sini waktu tu beberapa tahun lepas lah, 10 tahun lepas ke. Waktu tu kitab yang Ustaz Tunggul baca, kitab 40 hadis penawar hati. Kita punya surau ni masih kontena lagi kalau saya tak salah. Dalam kitab 40 hadis penawar hati tu ada cerita kebangkitan di padang mahsyar. Orang dijalankan kat sana dengan wajah kat bawah, kaki kat atas. Ngesot tu macam mana tu? Semua telanjang, tak ada yang kisah. Jalan dengan peluhnya itu ditenggelami oleh peluhnya sendiri. Matahari rasa macam mana? Sejengkal dekat atas kita. Tuan harapkan kabel siapa kalau bukan dari Nabi?
Dan yang mengharapkan syafaat Rasulullah itu bukan sebatas kita umatnya. Umat Nabi yang lain termasuk Nabi-Nabi itu pun mengharapkan syafaat Rasulullah SAW. Itu benda besar tuan, bukan benda kecil. Matahari sejengkal di atas kita. Kita perlukan yang namanya air. Bebel macam ni, tak ada matahari, kipas berlambat, aircon berlambat pun, air ni dah habis tuan. Waktu itu sejengkal ke atas kita itu macam mana? Kita perlukan air. Air apa? Bukan desa ni. Bukan apa mana air mineral yang lain, tak. Dari Telaga Kautsar. Seteguk cukuplah. Asal Rasulullah berkenan saja bagi kita minum, kita tak akan haus selamanya. Itu yang kita harapkan. Yang ketiga, ada hadis menyatakan Rasulullah itu berhak untuk masuk syurga pertama kali. Tapi dia tak nak. Dia nak pimpin kita, setiap umat itu, untuk sama-sama masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala tuan. So itu benda besar. Bandingkan dengan dunia sekarang. Tuan nak banglo, apa modal untuk banglo? Down payment kena power. Kita punya income kena power. Installment dia tu jangan pernah protes kalau setiap bulan bayar 2,000, 3,000. Tak payah nak protes. Sebab kita nak banglo. Maintenance jangan cakap lah. Tuan-tuan, itu dia banglo. Nak benda besar, rumah biasa tak apa. Ini benda besar. Jangan pernah komplain kalau kita kena keluarkan modal yang besar. Sama kan? Kereta pun. Kalau kita pakai kereta besar, dia punya upah servis itu saja kita kena bayar dekat Pomen itu 500 ke 600. Itu sebagai contoh. Tak pun major servis dia tu makan 2,000, 3,000. Tuan-tuan, tak payah protes. Sebab itu memang harga kepada sebuah benda yang besar. Tapi tengok tadi ni, untuk dapatkan syafaat Nabi, hadis tadi macam terbalik. Macam terbalik. Saya bukan salahkan perawi hadis ni. Tuan-tuan jangan salah sangka. Sepatutnya hadis tadi berbunyi seperti ini. Man shalla alayya ashrah, sallallahu alaihi wahidah. Yang selawat ke atasku 10, Allah akan berselawat balik untuk dia dengan 1 selawat. Benda besar untuk kita? Tak. Walaupun 10 kali kita selawat kemudian hanya dibalas 1, tapi kan kita tahu hadiahnya apa? Syafaat Rasulullah, air daripada Telaga Kautsar. Apa masalah? Modalnya pun hanya sebatas air liur. Tak ada. Benda tu bukan besar. Kat mana tempat pun boleh sebut. Kan gitu. Tapi Nabi tahu tuan-tuan, akhir zaman tu mak dia banyak berretorik saja. Akhir zaman tu mak dia tu aduhai terlalu lalai dengan handphone dia, dengan dunianya. Lalai tuan-tuan. Sampaikan hadis ini keluar. Seolah-olah Nabi cakap kat kita macam ni. Umatku, tak payahlah selawat ke atasku 10 kali. Sekali cukup ya sayang. Nanti Allah akan bagi kepada engkau pahala 10 selawat. Demi Allah sayang, tak payah 10 kali. Nanti waktu engkau yang berkualiti tu habis. Nanti waktu engkau main handphone tu habis hanya untuk selawat ke atasku. Sekali saja, sekali saja. Demi Allah, Allah akan bagi kepada kamu pahala 10 selawat. So please sayang, selawat ke atas aku. Seolah-olah Nabi cakap kat kita macam tu. Sampai kat kita, anak kita tak tahu selawat tu apa, tasbih tu apa. Sebab tu kita perlu bebel benda ni tuan-tuan. Saya perlu bebelkan benda ni. Sebab tak logik. Saya teringat Pak Kiai saya, Kiai Al-Haj Hassan Abdullah Sahal. Ini kita tutuplah habis ni. Dulu satu waktu kat pondok tu dia pernah marah. Istilah Jawa Timur tu duko. Duko tu marah. Kita satu waktu tu berkumpul lah. Memang setiap tahun kita ada yang namanya program Khutbatul Arish. Khutbatul Arish tu apa namanya dia? Pekan orientasi lah, minggu orientasi. So time tu lah kita akan dapat nasihat banyak daripada Pak Kiai, dapat wejangan, dapat taujihat, irsyadat, segala nasihat-nasihat tu ada. Satu waktu ketika Al-Quran dibacakan dekat dewan tu, kan biasa respon kalau suara sedap macam mana kat dewan tu? Allah, Allah, Allah kan gitu kan. Kalau majlis tilawah Al-Quran macam tu, samalah. Tapi lepas cakap Allah, Allah tu, dewan tu dia macam tebuan. Mungkin budak-budak form 1 yang baru masuk kat situ dia excited. Sesama mereka dia orang bercakap. Pak Kiai saya, dia cabut tahu dia punya songkok, dia letak atas meja. Sebab dia tak boleh marah time tu, Al-Quran sedang dibaca. Itu pantang dia. So senyap terus, bisu, kecuali bacaan Al-Quran. Okey, selesai. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Sekarang kita bagi tempat kepada Pak Kiai kita untuk sampaikan taujihat. Itu dari MC lah, dia sampaikan gitu. So Pak Kiai cakap, mungkin tadi marah dia tu masih ada. Tahu-tahu ketika dia sampaikan pasal kanjeng Nabi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan seperti itu.
Tapi respon daripada dewan tu tak macam ada 5,000 orang. Adalah berapa budak cakap sallallahu alaihi wasallam macam tu. Tak macam 5,000 orang. On the spot dia marah, tuan. Biadab kalian. Langsung macam tu. Goblok. Marah betul. Jadi santri mentalnya kau tempe. Dengan nabinya enggak ada malu-malunya. Enggak mau selawat ke atas nabi, memalukan. Marah. Kalian anak muda, selawat ke atas nabi enggak bisa. Apa sajalah kalimat itu keluar marah. Yalah, betul lah, kita santri, masih muda, boleh main bola, jogging pun power. Tapi selawat ke atas nabi lembik, Pak Kiai marah. Dan itu melekat kat kepala otak. Saya fikir, tuan-tuan, ini marah-marah yang ikhlas, tuan. Marah bukan marah nak mendidik. Sebagai bukti, biar santrinya itu cinta pada Rasulullah SAW. Kalian itu jangan seperti itu kalau kalian bersikap ke atas Nabi. Jangan seperti itu. Jadi tuan-tuan, saya ingat betul benda tu. Jadilah, kalau kita ni kuliah ada budak-budak, kalau tuan-tuan ini insya-Allah masing-masing sudah ada respon. Kalau depan anak-anak kita kata Nabi SAW. Kalau mereka tak respon Nabi SAW. Ustaz Tunggul macam itu, tuan-tuan. Jadi saya fikir sebab marahnya itu ikhlas. Saya anggap respon saya seperti ini. Saya tak nak respon saya kalau waktu Kak Wan Fauziah tu cakap, Li, tengok ni budak-budak, akak suruh selawat dia baca tasbih, Li, contoh kata. So saya punya respon apa? Alah Kak, tak apa, selawat je pun. Kan ada benda lain lagi yang lagi penting. Sembahyang dia ke, akhlak dia, tak payahlah hirau sangat. Tuan-tuan macam mana? Nak respon yang macam mana? Nak yang kedua ke? Nak yang pertama? Kalau kita tanyalah, siapa hati nurani kita ni, dengan kelebihan selawat itu, takkanlah kita nak respon selembik itu. So saya sampaikan ini, tuan-tuan. Saya tak tahu, mungkin ada ustaz-ustaz lain yang di-sharekan benda seperti ini, tapi audionya ada, buktinya ada, orangnya pun ada. Sekarang siapa namanya? Wan Fauziah, Ketua Muslimat Sarjana Utama. Kok tuan-tuan nak wawancara, disilakan. Saya sampaikan seperti ini, semoga tuan-tuan kita boleh ambil iktibar. Lepas ni tuan-tuan kalau kita balik ke rumah, tanya ke anak-anak kita, kan, apa dia selawat ke atas Nabi, tanya. Lepas ni kalau dia orang nak buka handphone, selawat dulu 10 kali, boleh tak? Jom sekali sebelah dengan abah. Kalau kita naik kereta ke, naik motor ke, nak hantar pergi sekolah, jom selawat sekali dengan abah. Jom, itu namanya syiar, tuan-tuan, ya. Dan ajaklah kawan-kawan mereka yang lain untuk mampu untuk ajak kawan dia itu selawat ke atas Nabi SAW. Baik, tuan-tuan, itu sajalah tazkirah ringkas malam hari ini. Dalam posisi saya menggantikan kuliah Ustaz Tunggul Wahidin Soekarno. Beliau baru keluar dari hospital 2 minggu lepas, kena lagi penyakit pneumonia, jangkitan paru-paru dan juga jantung berai. Saya tak pernah dengar ada jantung berai, rupanya ada. Ustaz Tunggul ni diberikan minum satu obat beberapa bulan yang lalu. Doktor suruh minum obat ni je, biar buah pinggang dia tu sihat. Sebab dah masuk stage yang keempat. Satu stage lagi kata doktor, dia akan didialisis. Waliyadzubillah. Jadi dia minumlah benda tu, makan obat tu. Cuma doktor tu lupa nak sampaikan pantang. Pantang dia, tuan-tuan, tak boleh minum lebih-lebih. Ustaz Tunggul dia kalau minum air tu banyak, tuan-tuan, ya. Jadi kena pula dengan jantung dia itu ada paru-paru dia itu ada kuman. Benda tu semua jadikan dia pengsan lah hari tu. Kemudian bila dicek, alhamdulillah boleh detect, dan alhamdulillah lah, seminggu jugalah dia di hospital, ya. Di red zone itu dalam 2 malam, 2 hari juga. Allah uji lagi, sampai ke rumah itu dia tak dapat nak jalan. Dia kata macam tak ada tulang kat kaki dia. Mungkin sebab seminggu dah dia terbaring. Jadi saya pegang, saya urut dia punya kaki itu pun macam terpisah betul tu, lembik sangat. Dia punya otot ni macam tak ada. Alhamdulillah buat fizio dalam 2 minggu ini dah makin okey jalannya. So minta doa, keikhlasan doa daripada tuan-tuan agar Ustaz Tunggul diberikan kesihatan, dan semua-semua kita yang diberikan ujian dengan sakit, Allah angkat penyakit kita, Allah ampunkan dosa kita, dan Allah kurniakan pada kita kesabaran yang ekstra. Amin ya rabbal alamin. Dan tuan-tuan, tabung ajaib seperti biasa saya bawa, saya ada letak di tiang itu tadi, bagi tuan-tuan yang nak infak untuk kelancaran pembangunan dan proses pembelajaran anak-anak kita di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah. Terima kasih banyak kerana tidak pernah melarang, tidak pernah bosan kepada pihak kami untuk membantu pihak kami lah. Apa yang ada, kami hanya mampu mendoakan, dan doa ni cantik. Doa ini dipanjangkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Bunyi doanya untuk tuan-tuan, apa dia? Barakumullah fima amsaktum wa fima a'taitum
Semoga Allah memberkati apa yang ada dalam simpanan tuan-tuan dan apa yang sudah tuan-puan keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang baik dari Allah, yang salah datang dari kelemahan saya, jangan segan untuk tegur, minta ampun, minta maaf untuk segala kealpaan dan juga kesalahan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup tazkirah kita malam hari ini dengan sama-sama membaca tasbih kafrah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.